Assalamualaikum followers Bonda dekat FB Bonda Rozi. Saja nak live, Bonda nak ajak sembang. Oh, kita buat IG juga. boleh. Okey, susahnya. Okay, so kita live saja berbaju. Salam Jumaat ya. Okay, dah live dah. Kita live dekat IG juga dan FB. Dah habis solat Jumaat kan sebenarnya. Tak ada orang nak komen ke? Allah. Apa pula tu? Tengok bawa buah lah pula. Topik apa? Ikut puan lah saja kita sembang hari ni. Sembang Jumaat. Sembang Jumaat ya. Nanti korang topik orang kutuk saya. Sembang malam Jumaat. Malam. Siang dah. Siang. Siang Jumaat. Tengoklah dia. Duduk atas sampan. Dia dengan buah dia memang. Sebab tu Tengok. lagu. Terus bersuapan dia. Bonda macam ni. Dia memang suka suap-suap orang. Sesiapa pun. Kasih puan. Adik mana? Adik sekolah. Ni buah apa puan? Ini buah peh madu. Peh madu. Puan. Sekarang kan. Puan urus tangan belum? Dah pasang siap duduk lagi. Tak Wuduk solat. Okey. Sekarang kita kena sentiasa urus tangan puan. Dan sanitizer. Tengok tak muka dah. Ini namanya muka pun kita jaga. Bukan Tak hidung dia, hidung dia, hidung ya. Hidung Ini dan ada dagu. jerawat. Biasalah wanita. Dia tak dapat. Hai. Tak dapat ni menjaga kesihatan dengan betul. So muka kita jadi macam ni. Salam dari Batu Gajah. Assalamualaikum semua. Salah si waktu gajah. Batu Gajah. Oh. Nak makan, nak cakap je ni. Nak tengok tak lauk saya? Nak tak lauk? Nak. Sekejap. Ya? Dia orang nak kan gol kata boleh. Followers tak nak tengok. Kristina yang lapar. Ya, betul. Itu memang rutin harian. Memang Bonda akan masak. Kita orang yang tukar habiskan. Soalan. Ramai orang tengok puan. 2,000 dah. Oh, betul. Facebook. IG 800. Assalamualaikum semua followers yang saya muliakan. Salam Jumaat. Saya bercakap, saya seakan-akan nasihat pada ahli keluarga saya. Sekarang kan musim COVID kan. Okey, betul ke saya sebut COVID ini adalah sejarah yang paling buruk dalam ujian ekonomi. Dulu paling terkesan dalam hati saya ialah tsunami dekat Aceh. Apa Allah nak tunjuk? Jadikan saya, tapi saya mengambil iktibar dalam setiap musibah yang besar pada tempat-tempat yang Allah tunjukkan tu. Kenapa? Maksudnya dia negeri tu Allah tahu banyak ujian, banyak ulama, tapi lagi banyak maksiatnya. Saya ni ialah kalau saya cerita mesti orang cakap oh pandainya nasihat orang. Saya tak nasihat kat orang. Saya cerita kat diri saya. Kan saya kata saya betul live, tapi saya bayangkan saya bercakap ni macam saya bercakap dengan anak-anak saya, dengan keluarga saya, bila sepupu-sepupu saya datang. Apa yang berlaku dekat daerah tu Allah bagi musibah walaupun tempat tu banyak ulama. Lepas tu guru-guru saya cerita, rupanya dekat mana banyak ulama, dekat situlah banyak maksiat katanya. Dalam situlah juga banyak orang jadi buat benda-benda lara. Bila jadi COVID macam ni, saya terfikir Allah ni bila hantar tentera ni, semut pun boleh membunuh orang. Semut je. Kalau kita tengok iktibar kisah-kisah sirah Rasulullah kan, zaman-zaman Nabi. COVID-19 tak logik bisa fikir-fikir. Betul tak? Tak logik followers. So semua batuk boleh berbuih. Itulah macam baru ni, kalau saya buat live ni, saya minta maaf banyak-banyak. Bukan nak cerita hal keluarga, menakutkan orang, tidak. Bila ada orang bercerita kat saya, tahu tak sekian-sekian ini, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah. Hebatnya lah ulama ni, doa-doa ulama ni untuk melindungi. Sebab tu kan kalau ada, saya tengok tablik baru ni kan, sembahyang Jumaat tak boleh. Orang tak boleh sembahyang, Masjidil Haram sunyi. Ya Allah, di situlah sebenarnya paksi bumi. Macam mana kalau Kaabah tu tak banyak orang tawaf? Itu yang paling saya menakutkan saya. Lepas tu macam mana kalau dekat Singapura azan, tak ada azan? Itu baru Singapura. Ini kat negara kita ada satu katanya masjid. Ya Allah, macam mana ya? Saya rasa resah. Jadi kan, sebagai orang yang pernah hidup susah, pernah buat bisnes, pernah kerja property,
macam mana kejatuhan ekonomi, dan saya bukan pakar ekonomi. Kalau saya tersalah, tersasul, pihak kerajaan jangan marah saya tahu, minta maaf banyak-banyak. Saya bercakap sebagai seorang wanita biasa yang tak ada ilmu. Saya memang kurang ilmu. Tapi apa yang saya belajar dari segi pengalaman hidup saya sebagai usahawan, kejadian yang berlaku sekarang ni, apa yang perlu kita buat? Pertama sekali memang betul lah tak. Macam saya memang tak suka pergi mall, kan? Pertama sekali ialah dari segi kewangan. Okay. Bacaan saya, sebulan setengah berlakunya COVID ni, kita nampak apa? Tu tutup, ni tutup, mall. Sampai saya tengok apa tu baru ni, KBSP ya, tutup. Apa lagi yang akan ditutup? Yang tidak disebarkan. Masalahnya ialah akan berlaku banyak orang kena buang kerja. Saya nampak banyak, Allah Rabbi, apa tu, orang yang buat travel agency, airline kan, ketakutan. Dah mula. Pertama sekali ialah penyakit. Yang keduanya ialah makanan. Dua ni sangat berkait rapat. Nampak tak kita dah balik kepada zaman silam? Macam mana kita nak survive? Saya sangat concern ialah macam mana kita ni, kalau orang duduk dekat rumah yang kawasan batu, tapi nak survive untuk makan kalau kena kuarantin. Kerja tak ada. Saya sedih sebenarnya. Saya tak ada intention lain pun nak live ni. Cuma yang saya nampak satu saja. 1 bulan berlakunya COVID, maksudnya setahun setengah akan kejatuhan ekonomi. Sebulan. Kalau 4 bulan, kalau 2 bulan, saya tak pandai matematik tahu. 2 bulan, maksimum sebenarnya setahun setengah. Minimal setahun untuk pulih balik. Apa akan jadi sebenarnya? Sebab jagalah kesihatan elok-elok. Sebab yang boleh melawan ialah antibody kita sahaja. Dan banyakkan solat hajat. So hari-hari yang saya fikirkan ialah macam mana kalau orang yang susah tu. Kalau orang yang duduk dekat kawasan, yelah kalau kita kena kuarantin macam kat Singapura tu, duduk terkurung. Cuma saya merayu sangat. Merayu satu je. Mungkin pendapat saya tak betul ya. Saya jangan kecam tau. Saya mohon sangat pada kerajaan supaya rakyat kita ni tak payahlah nak pergi melancong keluar negara ke tempat yang bahaya tu. Pencegahan dibuat dekat sini, tapi kalau orang yang keluar tu tak disekat, baik tak payah cegah. Betul tak? Senyap je follow cakap apa. Semua tengah kusyuk tengah point. Ya. Apa akan jadi? Anak-anak kita, mak, aku nak makan ni, nak makan tu. So makanan dah tak ada lagi. Balik kepada takutnya nak kiamat. Ya Allah, macam mana? Kalau betul kiamat ramai orang masa tu nak masuk Islam. Sebab masa tu baru percaya kepada Al-Quran. Janganlah pula kecam saya. Anak sendiri tak tegur. Ya Allah, Ya Rabbi, tu ujian saya. Bukan saya tak tegur. Kalau tegur pun dia buat main macam mana? Bukan dia je ya. Bukan tu je masalah. 6 anak, 6 ragam. Kalau ada 100 staff, 100 apa. Jadi apa yang saya boleh pesan ni, bercerita dengan diri sendiri pada anak-anak yang nak dengar. Saya cakap dengan staff saya kata macam mana keadaan kamu nanti ya. Jadi kan bagi orang yang ada kewangan pula, tak payahlah pergi melancong keluar negara. Penatlah orang katakan, keluar pula bahasa Inggeris saya. Kio pun. Kio tahu. Yang cakap daripada keluar baik duduk rumah. Betul lah apa kata bonda tu. Tak payah pergi tempat-tempat yang teruk dilanda wabak tu. Orang yang ada tanda-tanda tu cepat kuarantinkan diri. Apa bonda nak cerita hari ni tak ada kena mengena dengan keluarga ke apa Tak ke. ada. Tak ada. Tak payah Kita nak sembang kita biasa. hari Jumaat. Sembang Jumaat dia. Kalau tak boleh payah tanya benda berkenaan tanya, bonda sahaja. jawab. Tak adalah, tak payah nak cerita pasal Syukri ke pasal ni. Tak payahlah. Saya malas nak cakap dah. Harap kerajaan sekarang stop melancong ke overseas. Betul cakap bonda. Ya, tolonglah jangan. Sebab saya tak tahulah suara saya diterima atau tidak. Tapi sekurang-kurangnya saya bercakap sebagai wakil rakyat yang tak pandai ni. Sebagai rakyat marahin. Marahin tu betul ke cakap? So, betul gelap lah. nampak dah. Betul lah tu. Betul lah. Betul. Saya memang tak pandai bab jaga ekonomi dunia, ekonomi negara. Dunia memang tak layak pun. Ekonomi negara memang saya tak layak. Bisnes ya saya pandai. Simpan
je duit tu. Lagi satu yang saya risau sangat apa tahu? Macam mana kalau orang tu menyusukan anak, nak sekolahkan anak, anak tu nak minta susu. Terbalik-balik pula saya cakap. Betul lah. Gaji tak ada, yang orang kena buang kerja macam mana? So saya sebagai pengarah syarikat kan, saya selalu fikir macam mana nak selamatkan staf saya. Betul kan? Kita dah tak fikir bonus lagi dah tahu. Tak fikir dapat kerja, dapat bagi anak makan, dah syukur lah tu. So macam mana saya kata keadaan ni dengan cuacanya, dengan penyakit yang tak ada ubat. Kalau penyakit tahun dulu saya fikir penyakit apa tau yang paling berbahaya selain daripada HIV. Kita nampak kanser kan, yang susah tak ada ubat. Tapi ramai juga orang kanser yang cure. Macam mana kalau betul ramai orang kena COVID kan, macam mana anak-anak dia orang kalau kena kat mak ayah, baby dia nak membesar macam mana? Banyaknya anak yatim waktu tu. Kenapa baby nak habis tu? Tak ada orang call. Apa orang cakap tu? Dah saya tak tengok. Diorang semua terpegun dengan lipstick puan. Cantiknya kulit bonda. Okey, kepada followers yang bonda-bonda kan, sebagai orang yang dah tua kan, macam saya lah, sebab saya orang kampung kan, saya tak pernah terfikir seronoknya nak pergi melancong. Memang saya pergi melancong. Bohong betul? Bohong pula. Betul. Tapi keseronokan saya bukannya di shopping. Dan saya terfikir, kalaulah saya orang kaya sekalipun, dalam keadaan bisnes tak ada, saya nak pergi shopping pun memang tak boleh. Nak pergi keluar negara tak boleh. Jangan pentingkan diri sendiri. Memang seronok jadi orang ada duit, boleh melancong sana sini. Balik bawa penyakit untuk memudaratkan orang lain, nak buat apa? Orang lain pun nak ada life. Kan? Jadi, saya memang dulu saya ada buat madu. Madu duha akasia. Sekarang saya rasa saya malas jual madu duha akasia. Saya nak bagi tips dengan semua followers ya. Saya kan buat herba. Dan tak semua orang mampu beli produk saya pun. Apa langkah kita nak supaya tak kena COVID? Pertama sekali, ambil madu. Minum. Apa dah? Tak ada apa. Lain. Kau cakap je. Okey. Makan madu. Apa saja jenis madu, dan orang tipu sebab apa saja kita buat untuk niat kebaikan orang, tapi kita pentingkan diri sendiri, kita buat produk tak betul, takut dengan kifarah Allah. Kifarah Allah ni serta-merta je dia bagi. Duit tu boleh jadi bala, bukan jangan biar yang ikhlas. Dan kita ambil duit orang tau. Jadi ambil madu tu, minum pada waktu pagi, minum pada waktu petang. Lepas tu tolong minum air banyak yang macam disarankan. Dalam masa yang sama, selain daripada basuh tangan, yang saya nampak lah, bawang putih juga adalah merupakan salah satu ejen tumbuhan yang sangat bagus untuk menguatkan antibody. Even ya, kalau kita makan bawang putih kerap ni pun, dia akan melambatkan kita punya menopause. Anti-cancer bawang putih. Itu sepaling-paling cikai lah bawang putih. Kalau yang paling tinggi bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal tu tak ramai orang kenal. Janganlah stop jual madu bonda. Madu JRM is the best. Saya stop sebab susah. Nanti kadang-kadang leaking lah. Semua kata kenapa nak stop. Sebab susah nak jual, banyak lagi madu kat luar. Jadi saya stopkan. Saya punya staff pun cakap, kenapa puan stopkan? Saya kata malas lah. Saya kata biarlah orang lain jual madu. Saya jual kurma duha. Pakai madu, tapi bukanlah 100% madu. Sebab kita dah campur dengan herba, batu sauda, minyak-minyak perubatan. Tapi macam saya cakap tadi, apakah makanan yang sangat bagus untuk menguatkan antibody? Antaranya bawang putih, madu, daun sadri. Itu bagus untuk kolesterol. Saffron? Yes, saffron. Betul. Saffron sangat bagus. Saffron tu senang je. Beli saffron dekat luar, tapi mahal. Pun kadang-kadang orang ni tak amanah. Ada juga tak original. Payah cari orang amanah ni dalam berniaga. Saffron tu ambil dalam 3 helai ke selai pun tak apa. Rendam, minum air dia. Itu antibody kuat. Minumlah satu family. Pagi-pagi biasakan minum tu. Nak tidur minum lagi.
Ada yang tanya bawang putih tu makan macam mana? Bakar ke, makan mentah ke, goreng ke? Bawang putih tu kalau kita makan, lagi satu bawang besar pun sama. Bawang besar pun sama menguatkan antibody, tapi bawang besar ni dia akan menukar hormon kita tau. Dia akan menukar hormon kita, tapi bagus untuk perut. Bagus untuk usus, bagus untuk pencernaan, bagus untuk mata kita, bagus untuk elektrolit, keseimbangan air dalam badan kita yang memberikan kita tenaga. Bawang besar. Sebab tu kalau kita tengok, Bonda nak cerita ya, kat rumah hutan Bonda ni kan Bonda banyak buat pembinaan. Banyak korang tengok ni. Ramai 3K pun. Ni 1,000 lebih. Ya. Apa tadi? Ramai orang buat pembinaan. Saya perhatikan ya, bangsa apa yang paling kuat, saya ni pemerhati. Sebab kata suami saya ni seorang yang suka menganalisa. Ni pengalaman ya, pengalaman. Bangsa yang paling kuat untuk mengangkat batu, mengangkat berat, badan kecil je. Sama je orang Indon. Orang Indon siapa kata kuat? Angkat berat? Tak juga. Yang paling kuat ialah orang Bangla. Kenapa Bangla? Bila buat kerja berat kan, saya akan perhatikan kontraktor saya. Dia akan suruh orang Bangla. Kenapa ya? Dia kata, Kak, dia kata, orang Bangla ni Kak, dia tahan angkat batu, dia tahan panas, angkat bukit sangat kuat. Kemudian saya duduk menung. Saya tanya Bangla, you makan apa? Masak apa hari ni? Pergi lihat kursi dia. Oh, kakak, saya orang Tara. Cakap dengan saya, apa gaji berapa? Bawang besar memang banyak berguni-guni. Okey, baru saya faham. Dalam perubatan Ayurveda, Siddha, memang bawang besar tu memang rutin diorang. Wajib. Dan salah satu, kenapa badan mereka tak demam, mereka paling suka makan apa tahu? Labu air. Timun. Tu bagus tu. Labu air, timun. Timun ni juga adalah salah satu ubat kanser. Penyakit apa paling berbahaya? Sebab tu kan, lain tak apa okey. Ya. Okey, kalau tersekat-sekat boleh tengok dekat Facebook Bonda Rozita Ibrahim. Cari je page Rozita Ibrahim. Ramai cakap jangan stop madu. Ramai sangat. Ya ke? 1,000 lebih orang tengok. Bawang putih tadi tak habis lagi. Oh ya, betul-betul. Bawang putih ni followers, caranya gini. Saya ceritakan tak ada niat nak jual barang. Saya fikir gini, umur saya yang dekat 60 ni, kalau saya tak meninggalkan pesan yang baik-baik, adat lah kan, kerana benda baik ni orang selalu salah faham. Tak ada orang yang akan puas hati dengan kita, buat baik pun orang benci, tak ada nampak baik pun. Tapi kalau orang nak ambil ilmu sebagai kebaikan, dipersilakan. Alhamdulillah, mudahan jadi peneman saya masa saya mati. Bawang putih ni followers, anak-anak kita memang tak nak makan. Bawang putih ni kalau kita makan mentah, khasiat dia lain. Kita rebus, khasiat dia lain. Kita bakar, khasiat dia lain. Bawang putih ni sebaik-baiknya ialah mengunyah mentah-mentah. Betul. Tapi dia punya azab, kata bahasa lawak, odah lah, tak tahan. Memang tak tahan. Dia punya pedah tu yang kuat tu. Lagi satu, orang yang kena apa? Darah tinggi. Tak nak menepus awal, kan? Ubat dia apa tu? Tu paling cikai tu, paling miskin-miskin ubat tu. Kunyah setiap hari, umur 65 tahun pun takkan putus haid. Tak bohong. Kenapa saya kata tak bohong? Tu Mak Siti tu yang datang tukang urut kat rumah Bonda tu, orang susah sangat. Dia nyewa rumah tau, anak dia ada 5 orang. Dia tak ada rumah. Dia datang daripada kampung, saya bawa kemari, dapat rezeki banyak. Terima kasih kepada semua followers. Anda semua datang kat sini, berurut dekat sini kan. Dapat tukang urut saya ni rezeki lebih. Alhamdulillah, umur 60 lebih baru nak merasa buat rumah. Terima kasih. Dia panggil saya Bonda. Bonda. Dia baik Mak Siti tu. Mak Siti tu umur 65 masih datang haid banyak. Kuat Mak Siti tu. Makanan dia apa? Makanan dia bawang putih. Mak Siti tu pernah sakit tak? Saya berani cakap ya, sepanjang dia kerja kat sini, dia tak pernah sakit. Pernah sekali sakit, saya marah dia. Sebab apa? Bila cakap pasal marah, muka saya berubah terus. Sebab dia suka minum air gas. Lagi satu Mak Siti ni, dia suka makan, dia kumpul makanan dia letak dekat tepi lebih daripada 10 jam, sejuk pun dia makan. Saya kata jangan sampai diberak cicak. Diberak cicak, itulah punca. Sebab tu makanan terbuka. Nabi Muhammad SAW cakap, sangat tak bagus selain daripada berak setan. Cicak tu boleh menyebabkan penyakit juga selain daripada kanser dan kemandulan.
Tadi apa bawang putih? Dia orang kata pedar lah bunda, tak boleh nak makan macam tu. Ya, betul. Pedar, betul. Kalau bawang yang hitam tu boleh? Bawang putih yang hitam macam bakar tu. Luarnya kan? bawang boleh. Bawang Itu bakar bawang tu. salai. Itu bawang salai. Bawang putih tunggal lain. Itu saya buat dalam produk apa tahu? Garlic Plus Melayu Tindi. Ubat sebenarnya banyak keliling kita. Cuma kita tak tahu. Yang tak tahan tu boleh macam tumis ke, banyak lebihkan bawang putih boleh ke? Okey. Kalau anda tanya saya, cuba tengok ya. Orang Cina. Orang Cina kan? Orang Cina memang dia lebih bawang putih. Bawang putih dia macam mana? Memasak. Masak tu lain kesannya. Khasiat dia lain lah. Lain. Bawang kita tumis. Bagus. Adakah 100% jadi ubat? Berkhasiat untuk badan. Tapi tak sama macam mentah. Kunyit pun, maaf dia boleh sampai makan tak makan tengah hari lagi. Kita masak, contoh. Saya masak kangkung. Itu berpisah pula. Kangkung kita beli kat pasar tu. Dengan kangkung kita beli, kangkung liar bulat tu. Warna merah, purple tu. Ui, rasa lain. Betul. Kangkung rasa lain. Kangkung kita nampak dia sangat-sangat bagus untuk kesihatan. Pun ada tak bagusnya juga. Betul. Kalau berlebihan boleh buat angin. Saffron tadi tu pun dia cakap rebus dengan air panas atau Tak ada air suam. rebus je. Tak ada Tak rebus ada. je. Katakan kan, kita ambil satu jug air. Kita ambil saffron. Tapi jangan lupa. Nampak tak sebenarnya Allah suruh kita apa? Allah suruh kita dekat dengan Al-Quran. Allah suruh kita dekat dengan Al-Quran. Saffron tu masuk dalam air. Letak satu jug tu dalam 3 line cukuplah. Sila. Bacakan apa yang kita boleh. Fatihah-Fatihah lah. Okey, tadi saya cakap pasal apa bawang putih. Apa? Madu. Madu. Macam mana cakap tadi ya? Madu ni kalau kita masak, setengah kita tengok kan. Bancuh teh letak madu. Boleh. Bagus. Tapi dia punya enzim tu hilang. Kenapa? Mati. Panas. Habis. Hilang lah. Enggak nak. Panas sangat. Tak dapat save lah tu. Boleh save tak? Tak boleh save tu apa? Ini Facebook. Facebook. Tadi IG tu. Apa orang soal lagi? Lagi tu. Pisang galik. Betul. Jadi kita akan dapat rasa Alumat-alumatkan kan. alumat sehari tak payah banyak. Kalau orang mampu 3 ulas. Kalau tak mampu seulas. Ubat mana dia sedap. Betul. Kopi ratu boleh campur dengan madu tak? Ya Allah. Tak payah bagi duit. Tak payah. Kopi ratu tu dah sedap dah macam tu je kak. Nak makan tak nak tu. Tak. Begini ya. Saya cerita. Walaupun saya pengasas produk. Saya tak suruh orang beli produk saya. Oh boleh semua. Tak ada. Jangan membazir duit. Cara kalau madu tolong jangan campur. Contoh gini. Ni kopi ratu. Lepas tu kita letak madu. Membazir. Hasiat dia akan lari. Betul. Caranya ialah madu tu ambil, kita bismillah, minta Allah memberikan syafaat dan mempertahankan antibody kita. Menghadap kiblat. Lepas tu bacakan selawat, pahala pun dapat. Lepas tu nanti dalam pukul 10 baru ambil kopi ratu. Kalau kita campur, serta-merta dah hilang. Tak boleh. Berbeza dengan kurma duha. Kurma duha tu dah memang dibacakan ayat Quran. Dah digaul dengan bahan-bahan makanan sunnah. Lagi satu. Madu ni kata ustaz, kata ulama-ulama yang ngajar saya ni nak buat produk, saya tak percaya juga dengan diri saya ni. Sebab tu bila jumpa ulama, minta didoakan juga. Mudahan produk saya tu berkesan. Lepas tu saya minta dengan ulama ayat-ayat Al-Quran untuk saya baca masa tengah buat. Sebab tidak ada kuasa saya untuk buat ubat tu berkesan. Baguslah formulasi macam mana pun, tapi kalau tidak ada pergantungan kepada Tuhan yang tu, maksud saya produk saya tak akan berkesan. Saya yakin sangat Allah sahaja memberi kesembuhan, bukan saya asbab saja. Jadi madu ni puan-puan, followers semua yang sedang tengok ni, madu akan hidup bersama ayat Al-Quran. Percayalah saya cakap. Janganlah, memang saya pun panik, bohonglah saya tak takut COVID. Saya bisnes lagi. Tapi sebagai manusia, apa yang saya boleh sumbangkan pada masyarakat dalam keadaan yang kritikal macam ni?
Boleh kita tengok kat mana-mana saja Google, internet, doa untuk kesembuhan tu macam-macam. Walaupun sekadar bismillah, dia adalah ubat. Ustaz tak pandai baca Al-Quran macam mana? Alah, Allah tu tahu. Baca je lah apa-apa. Tiup dekat air. Kata ulama banyak kali dia sebut kat saya. Dia kata, kalau kamu buat produk, dia kata tidak ada apa yang paling besar melainkan madu yang dibacakan dengan ayat Al-Quran. Sebab tu saya buat kurma duha pada waktu duha. Dan dengan ayat Al-Quran, dibancuh madunya tu dulu, dimasukkan, jemur bijinya pun dekat dalam waktu duha. Sebab waktu duha tu adalah ubat. Dah faham dah? Ada nak cerita lain? Nak tanya lagi? Halia tadi tak habis cerita. Halia. Okey. Kalau Aisyah ni, saya cari tak gelap banyak. Aisyah tak ada. Aisyah di balik, dia mengeram. Aisyah tak ada, Odah pun sopan hari ni. Oh, dah sopan tu dah. Tu dia dah. Sopan. Saya tak ada kawan. Sopannya. Selama ni saya macam ni sebab Aisyah. Kak Aisyah matilah aku. Apa saya cakap tadi? Halia. Kencur. Tapi kalau kita dapat apa lagi? Tu. Cendawan susu harimau. Sebab tu saya masuk dalam Ustaz ni. Tapi nak dapat tu susah. Cendawan susu harimau ni, kalau kita pergi kat Cameron Highland, kita jumpa kat orang asli tu beli. Beli bonda aja. Caranya ialah dengan cendawan susu harimau tu, dia tak rosak. Jadi kita letak je kerencan. Kalau nak kita celup. Dengan suam. Nanti esok pagi minum. Itu kuat antibody tu. Sebab tu tadi saya cerita orang Bangla tu kan. Orang Bangla kuat sangat tenaga dia bekerja. Tulang dia kuat. Memang bawang tu lah. Bawang tu salah satu sebenarnya, salah satu cara. Tapi dalam Islam makan bawang berlebihan makruh. Sebab akan berbau. Sebab dia berbau ketiak, tak sanggup nak cium. Tak payahkan orang, saya pun sama. Makan je bawang, ketiak, tak sanggup. Puas saya menyental hilangkan bau. Kenapa hormonnya? Dia hormon. Tapi dia bagus. Apa sebab gelap? Bunda ada tak orang nak meminang Odah? Tak ada. Ada juga orang nak, saya tak bagi. Bukan apa saya takut orang tu yang minang dia. Nanti dia bawa lari Odah susah saya. Ada tak betul untuk turunkan kuning anak? Okey, ada. Tapi betul saya ni, betul tau. Saya tiap kali menantu saya dalam pantang, kalau dia kena kuning, first kali saya akan cakap, masa dekat hospital tu, ambil air serai. Serai tu rebus, masukkan dalam flask. Masa tengah mandi, menghadap kiblat, bertawassul lah. Mudahan ada kesembuhan. Berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, turun kuning. Serai tu. Saya nak berhentilah dia ya. Okey. So kalau produk bonda cadangkan apa yang baik untuk kuatkan antibody? Okey. Followers semua yang saya muliakan. Kalaulah diizinkan Allah ya. Saya tadi baru plan. Saya nak bagi 3 produk saya yang paling bagus untuk antibody. Tadi saya kata saya tak nak jual kurma. Kurma. Saya tak nak jual apa? Madu. Kalau ada permintaan nanti saya jual. Saya dah stopkan production. Saya nak jual dengan harga yang murah. Sebab ini je cara saya boleh bantu masyarakat. Tapi madu saya kalau saya jual akan datang adalah madu yang diruqyahkan oleh madrasah yang saya ambil daripada Kelantan. Tapi rasa madu saya kali ni rasa mungkin ada bau laici. Saya ambil daripada kebun laici. Sedap lah. Anak-anak madrasah dekat situ, dekat dengan ladang laici, dia memang jaga madu tu lah. Madu ternak. Okey. Produk saya mustanir lah, paling bagus dengan kurma duha. Saya cadangkan pun, kalau betul lah COVID ni berterusan lepas ni, saya nak turunkan harga dia supaya orang mampu beli dan dia tak ada promotion. Selagi tak cure COVID, selagi tu saya akan bagi harga rendah. So selagi COVID ni berterusan, bonda nak sedekah harga murah sikit untuk saya plan. Tapi belum lagi. Belum lagi, nanti saya akan umumkan.
Cuma bagi anda yang nak datang ke rumah hutan bonda, selalu sangat saya mengharapkan semoga Allah menjaga orang datang sini tidak ada yang berpenyakit. Dan kami sangat berjaga-jaga sekarang. Betul. Kami menghadkan orang datang. Dan kami akan beroperasi sekarang dah tak sampai malam. Saya pukul 5 petang je. Dan kami mengurangkan pengunjung. Saya tak memikirkan tentang sale semata-mata, tetapi saya sangat menjaga kebaikan kesihatan sesama kita, sama ada pekerja saya maupun pengunjung yang datang. Kalau anda nak datang kat sini pun kami memang susun supaya tak terlalu ramai. Supaya saya tak nak wabak COVID tu merebak. Inap dan urut kau tahu tak package-nya? Okey, jap. Untuk inap dan urut, anda boleh WhatsApp. Apa? Connection. Jadi satu kan, tolonglah. Antara doa yang paling bagus disusun oleh ulama Hasan Al-Banna. Tak salah saya, Hasan Al-Banna yang menyusun Al-Masurat. Hasan Al-Banna. Al-Masurat. Ambil sugrah atau kubrah. 790. Kalau beli produk Mustanir, memang ada saya bagi doa tu. Doa perubatan banyak kat situ. Buku Rangkaian Doa Sufi tu saya bagi percuma. Harga dia RM15 tau. Tapi macam mana saya dapat doa tu? Daripada ulama-ulama besar. Bukan saya buat. Saya upah ustaz saya yang mengajar saya ngaji tu untuk menuliskan balik. Betul. So dia dah ada doa buku rantaian doa sufi kan. Kalau tak baca buku tu pun download Al-Masurat. Betul. Sebab dalam Al-Masurat tu dia ambil daripada amalan Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat Quran yang paling bagus. Itulah melindungi kita. Sebab tu bila kita takut kepada dunia, kita akan rasa lemah semangat. Kita rasa macam dunia lindungi kita. Sebenarnya tidak. Allah je melindungi kita. Sebab Bona nak cerita kan, saya pun kadang culas juga. Ada juga yang saya tak sempat baca. Amalan saya yang saya suka amalkan ialah Al-Masurat. Banyak sangat saya rasa Allah tolong saya. Allah uji, tapi saya menerima ujian tu dengan berlapang dada. Sebab Allah nak test ilmu yang saya dapat tu. Saya laluinya. Adakah saya mencari dunia lagi, meminta pertolongan makhluk, ataupun meminta kepada pertolongan Allah? Sebab hati kita, orang mengumpat kita ke, orang suka dengan kita ke adalah makhluk Allah juga. Perasaan tu ya. Jadi penyakit pun makhluk Allah kan. Jadi bila makhluk Allah ni, Allah lah menentukan dan mengalihkan segala musibah. Jadi Bonda sudahi, jaga diri kesihatan elok-elok. Petua Bonda tentang penyakit COVID. Dan untuk yang mana nak datang rumah hutan tu boleh. Tapi kalau rasa macam diri tu tak sihat ataupun ada rasa macam demam, batuk, sakit tekak tu, kita boleh je tangguhkan kita punya perjalanan kat sini. So kita jaga, saling menjagalah satu sama lain. So minta kita kerjasama. sangat mementingkan langkah-langkah keselamatan ya kat sini. Okey. So buku rantaian doa sufi tu Bonda tak jual. Anda Saya boleh tak dapatkan jual. secara free. Kat sana tengok banyak tak building masjid. Assalamualaikum. Maaf second time aku. Tahu ingat. Kali kedua. Saya tengah live puan. Ayo okey. Nanti kita jumpa ya. Malam ni kita jumpa dekat atas kan? Ya. Nak seorang peminat. Boleh. Okey. So orang yang datang secara event ni, diorang ada sesi bersama dengan Bonda. Rin. Sazrin. Okey. Kalau nak datang event masjid, datang kat sini. Boleh cari Abang Rain. Boleh tak dengan Rin. Tapi Mana kita- Rin ya? Ini nama dia Shazrin. Hai, Assalamualaikum lelaki ni. Ya. Boleh buka ni. Tak ada orang. Ray ni single. Ayo. So, Siapa kalau minat boleh bagi tahu sambil lah. nak Kita menginap nak tu, mencegah, jadi kita kat sini staff pun kita dah pakai mask. Dan kita long time kita tak ambil Langkah langkah berjaga. precaution. Okey, kalau nak datang, kita sangat menggalakkan orang Malaysia sahaja sebenarnya untuk seketika ini. Yes. Sampailah COVID nanti dah nampak berkurangan. Dekat sini pun ramai sebenarnya orang Cina yang nak datang, tapi memang tak diterima. Pentingkan orang
orang Melayu lokal sahaja yang datang ke rumah hutan untuk inap dan urut. Dan kalau nak group, datang macam ni lah. Datang dengan Rin. Ya, datang saya. So, saya akan uruskan daripada awal hingga akhir. Macam hari ni, kita ada terima rombongan daripada Johor. Belum masjid kan? Belum masjid nak buat Qiyamulai lagi kat sini. Wow, malam ni? Ya, nak buat Alhamdulillah. Qiyamulai. Dan semestinya ada sesi dengan bonda jugalah. Istimewanya. Dah lah, bukan senang nak jumpa bonda ni. Rin, tak zip seluar. Tak zip semua. Serius ke? Kalau nakal tak Udah dapat je. tak nampak pun. Tak keluar kan? Okey, kita tak boleh menutup. Apa tak nampak keluar. Jagi orang telefon Rin yang tak zip seluar tu ke? Jangan viral tau. Ramai ah. Mas pun dah terbalik dah. Dia pakai mas pun dah terbalik. Wah, ni live bonda. Alamak, ada orang nampak lah. Baru nak tegur zip terbuka. Malu. Rin buat apa dengan kakak ni? Masuk sekali dalam tu. Hai, masuk sekali. Kenapa kakak datang sini? Membuat apa Qiyamulai dan kita pagi Alhamdulillah. subuh. Lepas tu kita ada satu lagi program J-Robik. Join kita ya. Oh my god, bestnya. Kita berobik-robik. So kita berobik-robik ya? Ni, malam ni kita rehat dulu. Alah, tak ada lah biasa. Yang kena panas nanti. Balik mandi dulu dan badan. Yang keduanya kalau mandi dekat rumah. Ni menginap kat sungai semua kan? Kat rumah sungai pun ada air panas. Okey, jumpa kat sana. Terima kasih mana. Syazrin? Sama. Rin tak keluar. Rin tak keluar burungnya. Musim.